Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Saya Da'i Hilman pagi ini akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat sesuatu manfaat untuk diri kita, untuk kita amalkan, dan juga untuk kita kongsikan dengan ahli keluarga kita dan juga sahabat anda kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan diri saya dan kita semua untuk kita lakukan satu usaha pagi ini. Usaha apa? Untuk kita tanamkan azam untuk lakukan satu usaha dakwah yang mana kita ajak ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita yang kita mampu untuk lakukan satu amal kebaikan. Dan kalau amal kebaikan tu kita tak tahu nak buat apa, mungkin kita boleh ajak sama-sama untuk menonton majlis ilmu pagi ini dalam tayangan Ustaz. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini topik kita mengenai sirah. Sirah siapa? Sirah kisah 25 Rasul, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini akan bicarakan topik perbincangan kita adalah tuan guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhadi Haji Jol. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mula, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ingatkan, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita dalam 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, sebelum saya terlupa, seperti biasa, sekiranya buka di Facebook tu jangan lupa untuk kita kongsikan secara langsung di Facebook agar rakan-rakan kita media sosial juga dapat manfaat, dan mungkin mereka juga baru tahu apa ada program Tanyalah Ustaz dan mereka nak menonton pada pagi ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa selengahkan masa, sebagai mukadimah program kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz. Ya. Nabi Isa alaihissalam, kisah 25 Rasul ni, ke mana hala tujunya? Kalau kita baca sirah Nabi Isa ni, macam-macam masyarakat, rakan-rakan kita nak tahu, tapi sebagai mukadimahnya, mana hala tuju perbincangan kita pada pagi ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan al-fadhil Ustaz Hilman. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, maka hendaklah kamu wahai orang yang punya albab, iaitu lapisan hati yang lebih dalam, beriktibarlah kamu mengambil pengajaran daripada apa? Daripada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, terutama sekali kisah yang melibatkan individu-individu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi dan para rasul. Siapapun yang kita akan ambil iktibar daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti kita akan dapat kebaikan. Jangan katakan para nabi dan rasul, Ustaz Hilman. Kalau dengan para sahabat sendiri, Rasulullah SAW sebutkan, ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapapun mereka yang kamu ambil pedoman, kamu akan dapat panduan. Itu di kalangan para sahabat. Siapa sahabat kalau dibandingkan dengan para nabi dan rasul, sudah pasti pengajaran itu lebih banyak lagi. Nabi Isa alaihi salam, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, menyebutkan Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'alami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa kalimullah, demikian Nabi Isa dan Nabi Nuh, mereka itu ulul azmi, nabi yang termasuk di kalangan ulul azmi, yang paling tinggi keazaman, pengorbanan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'alami, maka hendaklah kamu tahu dengan
yaqin. Itu ranking Rasul Ulul Azmi itu. Kalau kita nak menghafaz ma'an, mim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif Nabi Ibrahim alaihi salam, mim Nabi Musa alaihi salam, ain Nabi Isa alaihi salam, nun Nabi Nuh alaihi salam, ma'an, ataupun dengan syair yang kita sebutkan tadi itu. Ketika orang Yahudi pada masa itu, Ustaz Hilman dan hadirin penonton, mengatakan Nabi Isa ini adalah anak yang lahir daripada, mohon maaf, hubungan haram, perzinaan. Di ketika orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu Tuhan ataupun anak Tuhan, ternyata Allah Azza wa Jalla menidakkan semua itu dengan firman-Nya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya dia, iaitu Nabi Isa alaihi salam, tidak lain melainkan abdun, maksudnya bukan Tuhan, an'amna alaihi, yang kami telah bagikan nikmat padanya, bermaksud bukan orang yang jahat, orang yang tidak elok. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan baginda Nabi Isa alaihi salam mathal, contoh kepada Bani Israel. Bani Israel ini bukan satu kaum, dua kaum, itu kaum yang sangat besar, kerana kebanyakan daripada para nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Kemudian Allah menyebutkan innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya ini adatul hasar, innama itu penegasan, hanya saja Nabi Isa itu Al-Masih bin Maryam adalah Rasulullah. Bila Rasulullah, orang pilihan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya iaitu Allah yang diberikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Ulama mengatakan ini adalah idhafatu tashrifin wa ijlalin wa i'dhamin. Nabi Isa dikatakan kalimat Allah yang diberikan kepada kepada Maryam, iaitu wahyu ataupun sesuatu iradah Allah, yang Nabi Isa lahir itu tanpa ayah, tanpa bapa, itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan ruh yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, bermakna kemuliaan yang sangat tinggi untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Jadi bila kita dah dengar sedikit sebanyak Nabi Isa, dan Ustaz cakap tadi ada banyak kisah yang kita nak cerita pasal Nabi Isa ni, jadi terus setia dengan rancangan channel Ustaz, mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik, kita nak pergi ke soalan yang bertuah yang pertama pagi ini di Facebook daripada Ruby Abu Bakar. Ruby, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru Tajilah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapakah sebenarnya Nabi Isa alaihissalam serta nasab keluarganya? Yang kedua, apakah baginda merupakan kaum yang terakhir dari Bani Israel? Biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz, apakah nasab Nabi Isa? Dan yang kedua, bagaimana adakah Nabi Isa ni adalah kaum yang terakhir daripada Bani Israel? Silakan. Nah, masya-Allah, tabarakallah, syukran jazilan Ruby yang bertanya. Kita jawab yang kedua dulu, Sahilman. Ya, Nabi Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul yang terakhir kepada Bani Israel. Jadi kita sebutkan tadi banyak ataupun ramai para nabi dan rasul daripada Bani Israel. Yang terakhir sekali adalah Nabi Isa alaihi salam, yang selepas itu datang Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Bani Israel tetapi golongan Arab. Karena itu nanti kita akan lihat betapa orang Yahudi di ketika itu yang disebut Bani Israel memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Orang Nasrani maksudnya memuliakan Nabi Isa alaihi salam sehingga menuhankan baginda yang tidak benar itu. Maksudnya perbuatan menuhankan, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu tidak benar. Tapi mereka nak memuliakan sebab itu Nabi yang terakhir untuk mereka. Seperti mana Uzair yang dianggap sebagai Tuhan juga, ataupun orang pilihan juga di kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Isa tidak sebegitu. Baginda adalah seorang Nabi dan Rasul yang memberi petunjuk kepada orang Bani Israel ketika itu. Baginda adalah Nabi Isa bin Maryam. Pelik. Biasa kita sebut bila bin tu kembali pada ayah. Ini kepada Maryam. Itulah istimewanya Nabi Isa alaihi salam yang tidak akan berlaku sebelumnya dan tidak akan berlaku akan datang. Nabi Adam alaihi salam itu tidak ada ayah, tidak ada ibu.
Dan Nabi Isa alaihi salam tidak ada ayah tapi ada ibu. Ini yang sangat istimewa sekali. Dan Nabi Isa bin Maryam binti Ali Imran. Dan Ali Imran adalah keluarga yang sangat istimewa sehingga dalam Al-Quran khusus untuk satu surah menceritakan tentang keluarga ini, iaitu Ali Imran. Nah, dan Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat Imam Ahmad, mulianya nasab baginda sebab baginda dibinkan kepada Maryam. Dan Sayyidatina Maryam dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah binti Khuwailid. Seafdal-afdal wanita ahli syurga ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah binti Muzahim isteri Fir'aun, imratu Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, dan Sayyidatina Maryam binti Imran. Ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang mulia daripada wahyu yang mulia, pasti Sayyidatina Maryam adalah orang yang sangat mulia sekali. Malah Allah Azza wa Jalla tegaskan bahawa Sayyidatina Maryam bukan perempuan biasa, perempuan yang baik, yang nanti melahirkan keturunan yang baik. Ketika dituduh beliau melakukan suatu perbuatan yang tidak elok, pernikahan di luar daripada hubungan yang benar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam binti Imran, jarang disebut nama seseorang sekali dengan ayahnya, jarang. Ini menunjukkan suatu isyraf, suatu kemuliaan yang Allah bagi pada si penama juga dengan ayahnya. Sebab itu disebut Maryam binti Imran. Yang Allah Azza wa Jalla yang kelahirannya itu adalah suatu yang sangat baik, sangat suci. Lalu kami tiupkan padanya ruh. Kami bermaksud bukan ruh Allah, tapi ruh yang dijadikan oleh Allah. Maka nanti akhir jadilah Nabi Isa alaihi salam, dan membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala serta kitab-kitabnya. Dan Maryam termasuk di kalangan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitin. Memang ayahnya dahulu ketika inginkan anak lelaki, ternyata lahir anak perempuan iaitu Maryam. Dan ibu Sayyidatina Maryam berjanji dan bernazar kalau ada anak lelaki untuk dijadikan seorang yang kuat ibadah pada Allah dekat masjid, dan dijadikan orang yang berbakti kepada Allah, hanya berzikir pada Allah. Demikianlah Sayyidatina Maryam apabila lahir yang bukan lelaki, asal kemahuan ibunya adalah lelaki, tetapi akhirnya juga suami kepada saudari perempuan Maryam, iaitu Nabi Zakaria, yang menjaganya dan meletakkan Sayyidatina Maryam di satu tempat khas di sebelah masjid, sebelah kiri masjid, dan dilingkungi bilik itu supaya jangan ada yang mengacau ataupun buat sesuatu kepada Maryam, mengganggunya daripada berzikir kepada Allah. Maka di situ disebut dalam ayat bagaimana rezeki daripada Allah kepada Nabi, kepada Sayyidatina Maryam, yang makanan tidak tahu siapa yang bawa, sedangkan tempat itu sangat terselindung dan terjaga. Kemudian buah yang ada pada musim panas boleh jadi ada ketika musim sejuk. Demikian buah yang ada pada musim sejuk boleh ada pada musim panas. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang daripada situ nanti lahirnya Nabi Isa alaihi salam yang sangat mulia, lahir daripada ibu yang sangat bertakwa dan dekat pada Allah. Masya-Allah. Itu kita dah kenal Nabi Isa alaihi salam secara ringkas, dan mungkin itu satu maklumat baru untuk kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan bicara lagi mengenai topik ini, tapi kita akan berehat seketika. Lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat warga yang setia dengan Tanyalah Ustaz, penonton-penonton yang saya hormati dan juga saya kasihi. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri saya dan juga kita semua dan asbab hidayah seluruh umat, insya-Allah. Baik, hari ini topik perbincangan kita Nabi Isa AS bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadhir Haji Jul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kami ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa selangkan masa, kita nak pergi ke soalan Facebook yang kedua daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah kewujudan Nabi Isa AS tanpa seorang bapa merupakan salah satu ujian Allah terhadap semua hamba-Nya? Sama ada hamba-Nya akan menerima Nabi Isa seadanya atau akan menolak baginda kerana berfikir dengan akal yang dakal tentang fitrah kejadian manusia. Terima kasih Ustaz. Jadi soalan Intan Zurina ni mengenai Nabi Isa AS lahir tanpa seorang bapa. Adakah dia ujian untuk Nabi Isa semata-mata ataupun ujian untuk semua yang berada pada ketika itu ataupun kita semua Ustaz? Silakan. Nah. Syukran Da'i Haiman dan yang bertanya Intan Zurina, soalan yang sangat bagus sekali. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Dan kami telah jadikan ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam, wa ummuhu dan Sayyidatina Maryam sendiri ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda sesuatu yang nantinya akan menjadi i'tibar dan pengajaran kepada umat keseluruhannya. Satu, Allah Maha Berkuasa. Kalau dari segi biologi tidak akan lahir anak melainkan daripada ibu dan ayah, sebegitu. Tetapi ada juga yang tidak melalui proses sebegitu. Nabi Isa alaihi salam tanpa dengan ayah. Malah Nabi Adam AS tanpa dengan ayah dan ibu. Karena itu, ini ketika Allah berkehendak dalam ta'alluq tanjizi qadim dengan sifat iradahnya, itu pasti akan tanjiz, pasti akan berlaku di waktu imkan, waktu masa sekarang. Dan Allah lakukan dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadith, siapa yang mengaji sifat 20, untuk menambahkan keimanan. Karena itu, kalau Allah berkehendak, maka akan terjadi. Dan kehendak Allah itu akan terlaksana dengan sifat qudrahnya, Allah yang jadikan dengan sifat qudrahnya. Adapun kun yang kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tafsiran kun itu bukan ketika Allah jadikan sesuatu Allah sebut kun, tidak sebegitu. Tetapi kenapa? Sebab Allah menjadikan dengan sifat qudrah. Adapun kun itu dengan ta'aluk sifat kalam. Ni kalau kembali mengaji pada tauhid. Tetapi kun itu terlalu cepat. Kaf dengan kun tidak ada perantaraan. Kun terus jadi. Ini disebut sebagai isti'arah tamthiliyah. Cepatnya kejadian Allah, kalau Allah menjadikan sesuatu, cepatnya itu seperti kun itu terlalu dekat rapat. Begitu. Itu namanya isti'arah tamthiliyah. Bukan Allah jadikan sesuatu kun, tidak. Sebab kalam Allah, sifat kalam itu, dia adalah jenisnya adalah dilalah, bukan ta'thiri. Ini panjanglah ceritanya kalau mengaji dalam ilmu tauhid. Kemudian memang ini ujian kepada orang yang melihat juga. Lahir seseorang tanpa dengan ayah kan, Ustaz Hilman, kan jadi satu buah mulut nanti tu. Walhal ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itu juga ujian kepada Sayyidatina Maryam. Sehingga apabila dikhabarkan akan dapat anak lelaki, beliau jadi rasa serba salah. Lalu ketika hadir malaikat dalam bentuk manusia mengatakan, innama ana rasulu rabbiki, sesungguhnya aku adalah rasulu rabbik, utusan daripada Tuhanmu, li ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk mengkhabarkan kepada kamu akan lahir daripada kamu seorang anak yang zakiyah, yang bersih. Hairan dan bingung Sayyidatina Maryam, qalat anna yakunu li ghulam, bagaimana mungkin saya akan dapat seorang anak, walam yamsasni bashar, kerana tidak ada seorang pun yang menyentuhku, walam aku baghiyah, dan aku bukan seorang yang, mohon maaf, berzina, tidak pernah melalui itu. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin, begitulah kata malaikat. Itu
senang dan mudah untuk Allah Azza wa Jalla melakukan kepada kamu. Walinaj'alahu ayatan linnas. Sekali lagi, tadi kita dah sebut perkataan ayah. Ini yang kedua, Allah sekali lagi menyebutkan walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami jadikan Nabi Isa itu sebagai ayah, satu tanda kekuasaan Allah pada manusia. Wa rahmatan minna, dan rahmat kepada kami. Kenapa? Yang jaga Sayyidatina Maryam, demikian Sayyidina Nabi Isa alaihi salam, Nabiullah, yang jaganya siapa? Allah. Sebab rahmatan minna wa kana amran maqdiya, itu adalah suatu urusan yang telah ditentukan oleh Allah sejak qadim dahulu, dengan sifat iradahnya. Karena itu, adakah ia satu ujian? Naam, ujian juga kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Sayyidatuna Maryam, juga kepada kaumnya, yang ternyata memang selepas itu nanti akan berlaku ejekan, cemuhan, tohmahan daripada kaum baginda sendiri, orang-orang Yahudi, sehingga mengatakan Nabi Isa itu lahir daripada hubungan yang tidak benar. Tadi di permulaan kita sudah sebutkan Allah mengatakan tidak sebegitu. Maka ini memang ujian yang ini juga untuk kita juga, Ustaz Hilman, iktibar untuk zaman kita juga. Jangan mudah kita berburuk sangka dengan orang lain, dan hendaklah kita bila datang sesuatu khabar jangan terus ditelan dan diterima. Tetapi orang-orang yang beriman, apabila in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang suatu berita, hendaklah kamu tabayyun, hendaklah kamu pastikan dari mana sumbernya, betulnya dan sebagainya. Dan kalau betul sekalipun, itu ujian daripada Allah, nak menunjukkan kekuasaan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz. Itu satu nasihat untuk kita semua. Kita bertabayun, jangan mudah untuk menuduh, jangan mudah untuk berkata. Jadi insya-Allah itu satu tagrib untuk kita lah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bacakan soalan seterusnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa AS yang tak punya ayah, selain boleh berbicara masa bayi, apakah lagi mukjizat yang ada pada Nabi Isa AS? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Kita mungkin ada yang tahu Nabi Isa ni lahir boleh bercakap, dan ada ke mukjizat-mukjizat lain yang mungkin kita boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita di media sosial ataupun di rumah? Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz Hilman, demikian Mak Etun, soalannya sangat bagus. Kita biasa dengar Nabi Isa AS berbicara ketika kecil. Itu yang masyhur. Kita kembali sedikit bagaimana ceritanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa AS, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan Nabi Isa AS berbicara dengan manusia, orang ramai ketika itu, ketika masih dalam buayan dan juga ketika dewasa. Dan Nabi Isa itu adalah orang-orang yang salih, bermaksud perbicaraan itu salih, benar ketika kecil. Ketika dewasa juga perbicaraan itu salih, itu bermakna tidak ada yang bawa kelalaian dan maksiat dan dosa. Ini berlaku ketika Sayyidatina Maryam bernazar untuk tidak berbicara dengan orang tentang bayi yang lahir itu. Lalu ketika orang bertanya kepada Sayyidatina Maryam, apa yang berlaku ini? Fa asyarat ilaih. Sayyidatina Maryam tunjuk kepada baby. Tunjuk baby kita. Lalu qalu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan seorang baby yang masih di dalam buayan ini? Ketika itu Allah zahirkan mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang boleh berbicara ini. Qala inni abdullah. Aku, kata Nabi Isa, adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, datang kepadaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan menjadikan aku barakah di manapun aku berada. Wa awsani bis salah, dan Allah telah mewajibkan aku untuk solat, mendirikan solat, wa zakah ma dumtu hayya, selama mana aku hidup. Wa barram biwalidati, itu juga perintah daripada Allah, berbakti kepada kedua, berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang bernasib buruk. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan salam sejahtera ke atas aku pada hari kelahiranku, juga pada hari kematianku. Kematianku ni maksudnya
ketika diangkatkan oleh Allah bukan mati. Tetapi Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan yang dikatakan amut di situ adalah tidur. Jadi ketika Nabi Isa tidur di rumah, yang itu diangkat oleh Allah, kita akan bicarakan di akhir nanti. Wa yauma ub'atsu hayya, yang nanti ketika dibangkitkan aku dalam keadaan hidup, kebangkitan nanti. Ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, mukjizat yang pertama. Yang kedua, lahir tanpa ayah. Itu juga mukjizat. Nah, orang yang lahir tanpa ayah itu mukjizat yang besar. Nah, itu kita akan bicarakan. Kemudian pernah berlaku Nabi Isa diminta oleh Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Kalau pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu namanya sahabah. Tapi kalau Nabi Isa tidak dipanggil sahabah tapi Al-Hawariyun. Allah zahirkan kemukjizatan Nabi Isa alaihi salam, berdoa turun hidangan makanan daripada langit, daripada syurga even. Itu disebut di dalam Al-Quran, idh qala al-hawariyun, ketika al-hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa mengatakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', apakah mungkin berkuasa Tuhanmu menurunkan hidangan daripada langit pada kami? Qala, Nabi Isa mengatakan, qala ittaqullaha in kuntum mu'minin, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Qalu, kata mereka, nuridu an na'kula minha, kami nak makan daripadanya, daripada langit tadi. Wa tatma'inna qulubuna, lalu hati kami menjadi tenang. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan tahu bahawa Tuhan adalah benar, demikian kami akan menjadi orang-orang yang bersaksi atas kebenaran Tuhan. Kalau ada mukjizat sebegini. Qala Isa bin Maryam, lalu Nabi Isa ibn Maryam pun berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan kepada kami hidangan daripada langit, air daripada syurga. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina, untuk jadikan ia sebagai sesuatu yang menggembirakan kepada orang yang di awal kami dan di akhir kami, wa ayatan mink, dan satu tanda kebesaran daripada-Mu ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin, rezekikanlah kami kerana Engkaulah yang sebaik-baik memberi rezeki. Qala Allah mengatakan, inni munazziluha alaikum, ya, aku akan menurunkannya pasti. Ini hikmah Ustaz Hilman. Boleh saja Allah katakan wa inni unziluha, aku akan menurunkannya, tak. Tapi Allah menggunakan sirah fa'il. Inni munazziluha, pasti aku akan menurunkannya alaikum, pada kamu. Tapi jaga, faman yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur selepas itu, tak beriman lagi dengan tanda-tanda sebegini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, pasti aku akan mengazabkannya dengan azab yang tidak pernah aku bagikan azab kepada siapapun. Itu yang ketiga, Ustaz. Itu yang ketiga. Ada lagi ke? Banyak lagi. Kalau ada lagi, kita berat seketika dia, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tuan kita dengar pasal mukjizat Nabi ni, kita rasa ya Allah dahsyatnya, masya-Allah, hebatnya Allah SWT. Kita akan berat seketika. Bagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini topik perbincangan kita sirah kisah 25 Rasul, iaitu Nabi Isa AS bersama Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan. Mungkin yang baru bersama kita pada pagi ini, saya ucapkan ahlan, dan mudah-mudahan pagi ini dapat manfaat yang baik untuk diri kita, insya-Allah. Dan yang dah lama bersama kita, saya ucapkan terima kasih banyak kerana masih lagi setia dengan program Tanya Ustaz sampai ke saat ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita terus dengan soalan yang selanjutnya, tadi sebelum kita berehat, kita ada Ustaz Al-Fadhil Ustaz ada menceritakan mengenai mukjizat Nabi Isa AS. Dan
ada beberapa lagi yang mungkin kita tahu. Tadi Ustaz sebut lahir daripada boleh bercakap ketika kecil, tanpa bapa. Dan ada benda lagi yang Ustaz nak bagi tahu kepada kita. Jadi insya-Allah Ustaz, apakah tambahan kepada mukjizat Nabi Isa? Silakan. Jazakallahu khair Ustaz Hilman. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ke berapa tadi? Empat. Yang keempat, Nabi Isa diangkatkan oleh Allah ke langit. Nanti kita akan bicarakan khusus di akhir perbincangan kita Ustaz Hilman. Dan uniknya baginda disebut sebagai minal mundharin, di kalangan orang yang ditunggu begitu. Maksudnya orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah. Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit berumur 33 tahun. Dalam hadis nanti kita akan bicarakan bahawa Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan ketika turun itu umur baginda adalah 33 tahun. Masya-Allah. Walhal kalau kita ikut umur Nabi Isa alaihi salam adalah 2022. Kan zaman ni 2022 ni. Nah, itu sejak daripada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tetapi minal mundharin, iaitu ditangguhkan oleh Allah umurnya dan dipanjangkan oleh Allah, seperti Dajjal juga. Dajjal sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang dikatakan oleh ulama berada di satu pulau, di mana wallahu alam kebanyakan mengatakan di Laut Arab dekat Teluk Eden. Wallahu alam. Itu sejak zaman daripada Nabi Sulaiman itu. Tapi dipanjangkan usianya oleh Allah, nanti keluar bila? Keluar nanti di akhir zaman. Begitu juga Iblis alaihi salam, naudzubillah. Iblis naudzubillah min dzalik, laknatullahi alaihim, juga dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga ada yang umur ribuan tahun. Begitu. Tapi Nabi Isa alaihi salam minal mundharin tadi itu dikekalkan umurnya. Sehingga ketika diangkat umur baginda 33 tahun, diturunkan nanti umur 33 tahun juga. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, Nabi Isa pernah ditunjukkan oleh Allah mukjizat, iaitu burung yang baginda buat daripada tanah liat hidup. Burung tu hidup. Inni akhluqu lakum minat tin. Aku akan jadikan kamu daripada tanah ini kahayatil tayr, seperti bentuk burung. Fa anfukhu fihi, lalu aku tiupkan padanya, fayakunu tayran biiznillah. Lalu tanah tadi jadi burung terbang dengan izin Allah. Itu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, Nabi Isa itu terkenal boleh menyembuhkan mata orang yang buta. Sebab itu antara nama Nabi Isa adalah Al-Masih. Al-Masih, salah satu maksud Al-Masih adalah masaha yamsahu mashan, yang mengusap. Kerana antaranya ketika baginda mengusap mata orang yang buta itu celik elok. Itu antara sebut Al-Masih. Dan banyak lagi kenapa disebut Al-Masih, ada kelapangan nanti kita akan bicarakan. Kenapa? Sebab Dajjal juga disebut Al-Masih. Nabi Isa juga Al-Masih. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bicarakan Ustaz Azman, insya-Allah. Demikian boleh menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta ataupun sopak, dan boleh menghidupkan orang yang mati. Sentuh hidup orang mati. Wa ubri'ul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak daripada lahir. Bukan buta aksiden, tak, buta daripada lahir itu payah nak diubat. Wa abrasa, dan orang yang berpenyakit kusta ataupun sopak. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku hidupkan orang yang mati biiznillah. Hadirin, ini hikmah besar. Kalaulah tidak disebut biiznillah, takut-takut dhannun, ada orang yang akan menyangka ini datang daripada manusia biasa. Tidak, semuanya biiznillah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir boleh kita kongsikan antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah baginda tahu apa yang orang makan dan apa yang orang simpan di rumah tu. Masya-Allah. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa unabbiukum bima ta'kulun, dan aku akan bagi tahu apa yang kamu makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sekelumit daripada mukjizat daripada Nabi Isa alaihi salam yang semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Banyak info-info yang kita dapat tahu pagi ini, dan saya kira benda-benda ni semua dapat membawakan kita satu kepada
perkara untuk mencintai ilmu lagi tuan-tuan dan puan, untuk kita belajar lagi dan lagi mengenai Nabi, semua para Nabi, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan soalan seterusnya daripada Mas Ripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Serta kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sifat dan tingkah laku Nabi Isa AS ketika beliau di zaman kanak-kanak? Adakah kecerdikan beliau dalam bergaul bersama rakan sebaya berbeza dari kanak-kanak lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi soalan bagus Ustaz. Macam mana keadaan sifatnya Nabi Isa AS ketika zaman kanak-kanak, mungkin zaman remaja. Sebab Ustaz kata umur 33 sudah diangkat oleh Allah SWT. Jadi tempohnya tu agak singkat. Silakan Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik Ustaz Hilman daripada yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya tadi? Mas Rifah. Masya Allah, mudah-mudahan soalan ini walaupun simple tetapi kadang-kadang ramai juga yang nak tahu. Jadi Nabi Isa AS kita tahu kalau sifat seorang Nabi dan Rasul yang kita tahu umumnya itu, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi 4 sifat ini disebut sebagai 4 sifat secara tafsil, secara terperinci. Adapun secara ijmal ataupun ijmali, itu banyak sangat sifat-sifat kebaikan yang ada pada Nabi dan Rasul. Tapi secara tafsil ataupun tafsili, itu 4. Seperti mana kita mengaji sifat 20. Sifat Allah kesempurnaan itu tidak terkira banyaknya. Itu secara ijmal ataupun ijmali. Tapi secara tafsili, 20 sifatan, 20 sifat. Kerana ia satu, ummahatus sifat, sifat-sifat yang utama. Yang kedua, itu menjadi syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Begitu juga Nabi Isa AS punyai 4 sifat yang kita sebutkan tadi dan sifat-sifat mulia yang lain. Cumanya selepas lahir, Al-Quran tidak mendetailkan sangat bagaimana kehidupan baginda itu. Cuma disebut di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab siar, kitab-kitab sejarah ataupun tarikh disebut bahawa Nabi Isa AS sudah pasti mendapat didikan ibunya. Ibu seorang yang salihah, sudah pasti anak menjadi orang yang salih. Di mana pergi kuah tumpahnya kalau tidak ke anaknya itu, nasinya itu. Masya Allah. Yang kedua, Nabi Isa AS itu keturunan yang baik-baik. Maka untuk mendapat zuriat yang baik, biar keturunan kita baik juga. Seterusnya dikatakan ketika umur 6 tahun. Umur 6 tahun Ustaz Hilman, beliau sangat banyak tahu tentang kitab Taurat. Sebelum diturunkan Injil. Kitab Taurat banyak tahu sangat. Sehingga umur 12 tahun Nabi Isa AS sudah boleh berbincang. Umur 6 tahun tadi menguasai kitab Taurat lebih daripada anak-anak yang lain. Umur 12 tahun, Masya Allah, baginda sudah boleh berbincang perkara-perkara yang besar termasuk ketuhanan dengan orang-orang tua di kalangan Bani Israel, yang nanti akhirnya menjadi suatu asbab baginda didengki oleh orang lain. Itu antara asbabnya. Yang ketika umur 30 tahun nanti kita diberitakan bahawa baginda mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla sebelum diangkat 33 tahun, yang terzahir, yang kita sebut mukjizat-mukjizat itu juga menjadi suatu asbab dengkinya orang-orang Yahudi ketika itu dengan Nabi Isa AS, yang akhirnya kita akan lihat bagaimana nanti peristiwa cabaran-cabaran yang didapati oleh Nabi Isa AS. Jadi ketika zaman remaja tidak sangat disebut di dalam Al-Quran, memang tidak menyebutnya, malah dalam hadis dan riwayat tidak juga, tapi disebut di dalam riwayat-riwayat yang tertentu, maklumat-maklumat yang kita sebutkan tadi itu. Tetapi akhlak mulia itu sudah pasti. Kenapa para Nabi dan Rasul itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini seronok. Jadi satu azam untuk kita, bagi anak-anak kita, zuriat keturunan kita, umur muda-muda dah faham Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan kepada soalan seterusnya daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Apakah bentuk cabaran yang Nabi Allah Isa AS hadapi semasa berdakwah, dan dikatakan saat usia 12 tahun baginda sudah dapat menguasai kitab Taurat? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Tadi Ustaz boleh cakap mengenai kitab Taurat kan. Jadi bagaimana cabaran usia dakwah itu? Secara umumnya semua para Nabi dan Rasul bila berdakwah pasti akan dapat tentangan. Terutama sekali Bani Israel. Orang Bani Israel ini keras sifatnya. Dan mereka ini sangat memusuhi para Nabi dan Rasul. Sehingga mereka mendustakan mereka, mengingkari
kebenaran yang dibawa malah menyakitkan hatta batang tubuh, sehingga satu peringkat kemuncak mereka membunuh para nabi dan rasul. Itu disebut dalam Al-Quran itu. Wa qatlihimul anbiya, dan pembunuhan mereka itu kepada para nabi. Ini kalau sehilman, kalau dengan orang yang biasa, ya itu juga jenayah. Tapi kalau membunuh para nabi utusan Allah, itu jenayah yang sangat besar sekali. Ini dilakukan oleh Bani Israel. Dan mereka ini memang ketika Nabi Isa alaihi salam berdakwah, mereka macam nabi lain juga tidak menerimanya, malah kerana mengejeknya. Allah menyebutkan, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israel, ketika Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah rasul utusan Allah pada kamu, musaddiqan lima bayna yadayya minat taurah, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi berita gembira yang akan datang selepasku Nabi, namanya Ahmad. Ahmad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di langit, Muhammad nama Nabi yang terkenal di bumi. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ini cabaran. Ketika Nabi Isa bawa sesuatu fakta tentang kebenaran ini, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Sihir pula dah. Di samping nanti mereka antara cabarannya tak mahu Nabi Isa tinggal dengan mereka. Tak mahu juga Nabi Isa bersama dengan mereka, sehingga terpaksa Nabi Isa dan Sayyidatina Maryam berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Di samping berpindah kerana ejekan tadi itu, tetapi untuk berdakwah juga. Sampai ke satu tahap, ini kemuncak Ustaz Hilman, ya. Konspirasi untuk membunuh baginda. Dan Nabi Isa, harus kita tahu, berdakwah di mana? Di kawasan Palestin. Dan kita juga satu fakta bahawa dilahirkan di Palestin, kemudian ketika kecil dibawa oleh Sayyidatina Maryam berpindah ke Mesir. Dikatakan kenapa berpindah di Mesir, kerana ada orang nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga umur 12 tahun. 12 tahun baru pindah balik ke Palestin. Kita tahu peta kan, atas Palestin, Mesir sebelah ini. Dan di antara Palestin dengan Mesir dekat, kemudian sebelahnya ada Damsyik. Ketika itu Syria ataupun Syam ada 4 buah negara. Syria, Palestin, Jordan dengan Lebanon. Lalu ketika dikuasai ketika itu seorang raja, iaitu raja dekat Damsyik, mereka buat konspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dibuatlah cerita-cerita, dakwah-dakwah, tohmahan-tohmahan, dibagi tahu kepada raja yang Nabi Isa ini buat benda yang tak elok dan sebagainya, sehingga raja Damsyik ini tadi dia menyembah bintang-bintang. Lalu dia kerana fitnah dan dusta tadi, dia marah. Lalu perintahkan wakil yang ada di Al-Quds dekat Palestin untuk apa? Untuk menyalib Nabi Isa alaihi salam. Itu antara kemuncaknya nanti. Lalu sekumpulan Yahudi pun datang, pergi ke rumah Nabi Isa alaihi salam dan mengepung rumah Nabi Isa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla ceritakan konspirasi mereka itu, dan Allah juga sebenarnya tahu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu mereka buat konspirasi yang tidak elok untuk membunuh Nabi Isa, dan Allah Azza wa Jalla juga ada perancangannya. Perancangan Allah itu yang akan berjaya. Masya Allah. Saya kira itu motivasi yang terbaik untuk kita, tuan-tuan dan puan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita berancang, Allah juga berancang, dan perancang Allah adalah sebaik-baiknya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik pagi ini adalah sirah
25 Rasul iaitu Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Terima kasih yang baru bersama kita dan setia kekal bersama kita. Jadi insya-Allah pagi ni sudah banyak ilmu ataupun perkara-perkara yang mungkin kita tak kenal sangat tentang Nabi Isa alaihissalam. Pagi ni kita dah mula kenal nasab keturunan, apakah mukjizatnya, duduk di mana, pergi ke mana dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita nak terus raikan soalan seterusnya daripada Nur Dahlia Biru. Soalan pertama, adakah benar pada usia 30 tahun beliau telah menerima tugas berat sebagai kenabian dan menyampaikan risalah kepada Bani Israel? Adakah ajaran Bani Israel pada ketika itu menyimpang jauh daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dan di manakah Nabi Isa menerima wahyu daripada malaikat Jibril? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sedikit sebanyak mengenai tata cara kehidupan Nabi Isa alaihissalam, dan Ustaz ada sebutkan tadi 33 tahun telah diangkat. Jadi pada umur tugasan berat ni pada umur 30-an untuk mendakwahkan Bani Israel dan juga di mana kawasannya dan sebagainya. Silakan Ustaz. Naam. Allahumma hidayatan lis-shawab. Dakwah Nabi Isa alaihi salam itu adalah sekitar Palestin. Demikian mendapat wahyu daripada malaikat Jibril juga di Palestin. Nah, memang kehidupan baginda ada juga di Mesir, tetapi tidak lama. Nah, daripada kecil, kemudian di Mesir sekejap, kemudian pergi Ain Syam, kemudian umur 12 tahun sudah pun berada di Palestin. Bermakna kehidupan baginda banyak di Palestin dan sekitarnya itu. Mendakwah kepada Bani Israel. Kita tahu Israel itu ada sebahagian ulama mengatakan ia adalah bahasa Ibrani merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Bani itu anak-anak. Jadi anak-anak Nabi Yaqub. Sebab itu disebut ada 12 orang. Daripada keturunan itulah nanti yang akan menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dakwah di kawasan Palestin, menerima wahyu juga di kawasan Palestin. 30 tahun, itu umur yang sangat muda sekali. Menerima wahyu untuk mendakwah kepada umat. Maaf, kadang-kadang orang umur 30 tahun diri sendiri pun belum dapat bawa diri sendiri itu. Jangan katakan keluarga, jangan katakan masyarakat. Nah, ini 30 tahun bermakna sangat special sekali. Memang Allah sudah bagikan suatu persediaan yang mantap untuk menjadi Nabi dan Rasul, sebab kita tahu Nabi itu bukan sebarangan, kerana Nabi berasal dari perkataan naba. Naba bermaksud berita-berita yang besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang anin naba, tentang satu naba, berita yang besar. Sebab itu yang dilantik menjadi Nabi itu bukan orang yang kecil. Bermakna memang Nabi Isa ini memang sudah mampu dalam ilmu Allah Azza wa Jalla membawanya. Nah, satu tugasan yang berat memang betul. Sebab itu ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun, tidak ada rehat lagi untuk baginda sampai akhir. Sebelum itu memang berehat dulu, ada yang santai-santai. Ini tidak. Sebab tugas kenabian, kerasulan itu tugas yang sangat serius, sebab amanah besar daripada Allah yang Maha Agung. Orang Bani Israel ketika itu, apakah ajaran-ajaran mereka yang menyimpang? Ya, mereka disebut dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang maghdub, yang dimarahi oleh Allah ke atas mereka, ai orang-orang Yahudi. Sebab mereka itu telah mengubah ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Waladdallin, dan itu orang-orang Nasrani yang sesat. Karena itu ajaran-ajaran asli yang ada di dalam kitab Taurat itu diubah oleh orang-orang pemuka-pemuka Yahudi ketika itu, yang akhirnya bukan membawa kepada ibadah kepada Allah yang Esa, tetapi yang lain. Kita sebutkan tadi beberapa di kalangan pembesar mereka yang menyembah bintang-bintang. Juga nanti ada di kalangan mereka yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan. Nanti. Jadi akhirnya itu juga satu syirik, walhal Nabi Isa itu adalah manusia biasa seperti kita juga. Sebab itu dakwah ini bukannya senang untuk mendakwah kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin nak tambah sikit Ustaz. Mengenai Ustaz sebut kitab Taurat tadi. Sekiranya menyimpang Ustaz pada ketika itu, adakah
kitab Taurat pada kita ini juga sudah diselewengkan atau bagaimana Ustaz? Naam. Memang begitu. Yang dikatakan menyeleweng itu bukan kitab itu yang menyeleweng, tetapi dari segi pemahaman padanya. Begitu juga Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu benar, tetapi cara menghuraikannya itu. Pendapat yang kedua mengatakan memang benar-benar diubah. Maksudnya ayatnya itu diubah. Macam yang kita sebutkan tadi itu, Al-Quran itu terjaga, tetapi boleh jadi sesat juga. Bukan ayatnya itu sebiji sama, 6236 sama, tetapi cara pemahamannya itu. Contoh, kita bagi contoh ringan dalam bab ayat-ayat sifat, yang ayat-ayat khabariyah tentang Allah, seolah-olah kalau tidak dibaca, kalau tidak difahami dengan kaedah yang benar dalam akidah, takut nanti mengatakan Allah ada tangan, Allah ada tempat di arash, di langit dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Karena itu pemahaman yang benar itu membawa kepada hasil yang benar. Walaupun ia qat'iyyu thubut, Quran itu benar ataupun Taurat itu, tetapi kalau pemahamannya salah, itu juga boleh bawa kepada kesesatan. Jadi ada dua. Satu, tidak diubah isi kandungannya, tetapi penghuraiannya salah. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan memang diubah juga kitab itu. Sehingga orang yang datang generasi selepasnya mendapat sumber yang salah. Akhirnya kalau seseorang itu mengambil daripada sumber yang salah, maka akan jadi salah juga. Masya Allah. Itu satu pengajaran lah untuk kita semua. Jadi kalau usaha dakwah tidak berterusan, kitab pun boleh diubah dan juga salah faham tentang agama. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita akan tamat bicara mengenai Nabi Isa AS di TV3. Tapi kita akan sambung perbicaraan kita ni di TV9. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan kerana masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz daripada pukul 6.30 pagi tadi sampai pukul 8 ni, masya-Allah. Mudah-mudahan asbab kita bersabar, asbab kita setia ni, ada kebaikan yang Allah SWT bagi kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni topik perbincangan kita mengenai Nabi Isa AS bersama dengan Al-Fadil, tuan guru kita Ustaz Muhadir Haji Jol. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbaki lagi setengah jam. Sekiranya ada persoalan, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda. Jadi insya-Allah saya nak ambil soalan yang seterusnya daripada Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perancangan sulit yang mereka lakukan untuk memusnahkan riwayat Nabi Isa AS, dan bagaimana Allah melindungi Nabi Isa dari kejahatan orang-orang Yahudi? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Jadi soalan seterusnya daripada Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah peristiwa di sebalik Nabi Isa AS diangkat ke langit, dan siapakah pemuda yang menyerupai Nabi Isa AS tersebut? Mohon pencerahan. Jadi Ustaz, yang pertama, adakah Allah SWT membantu usaha dakwah apabila Nabi Isa AS ni orang kata apa, dikecam, diperlakukan sebab macam-macam. Dan juga yang kedua ni, apa peristiwa yang berlaku sebelum Nabi Isa diangkat ke langit? Silakan. Itu sunnatullah. Siapapun yang mengajak kepada kebenaran pasti akan ada cabaran, dan cabaran itu mungkin datang daripada keluarga sendiri, seperti yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih kuat lagi cabarannya sebab datang daripada keluarga sendiri. Mungkin juga datang daripada kaum. Ini banyak terjadi kepada para nabi dan rasul. Itu adalah sunnatullah, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Kaum Bani Israel itu sudah kita sebutkan tadi,
mereka itu banyak mengikut pemuka-pemuka yang telah mengubah isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurah. Dan mereka sudah terbiasa dengan kehidupan menyembah berhala ketika itu. Ada juga bintang-bintang dan berhidup bersenang lenang. Ketika dakwah untuk mengajak meninggalkan kemewahan keduniaan sebegini, tambah lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik padanya, jangan menganggap Nabi Isa itu oleh kerana Nabi Isa yang last daripada Bani Israel lalu diangkat-angkat seperti Tuhan. Maka Nabi Isa menyebutkan waqala al-Masih ya Bani Israel. Al-Masih iaitu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bermakna aku bukan Tuhan kamu tapi Allah. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya sesiapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan syurga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Dan mereka kufur. Kenapa? Mengatakan Nabi Isa itu yang bukan Nabi Isa mahu, mereka yang meninggi-ninggikan dalam keadaan yang tidak benar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibn Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahawa Al-Masih itu Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Tidak sebegitu. Lalu ketika dakwah untuk kembali kepada Allah, bertauhid padanya, mereka tak suka tu. Tambah lagi ada perasaan dengki tadi tu. Itu yang ditabur fitnah sehingga Raja Damsyik tadi tu yang menjadi ketua ketika itu mengeluarkan satu arahan kerana termakan dusta dan fitnah untuk Nabi Isa ketika itu, kalau ada kesalahan antara caranya adalah disalib. Di ketika itu. Lalu apa yang berlaku? Sekumpulan Yahudi yang kita berhenti di tadi itu, Ustaz Helman, pergi ke rumah Nabi Isa dan mengepungnya. Di ketika itu Nabi Isa ada juga bersama dengan Hawariyun tadi itu. Lalu Nabi Isa mengatakan, siapakah di antara kamu yang mahu diserupakan mukanya macam muka saya? Gitu. Lalu Al-Hawariyun yang kumpulan-kumpulan penyokong-penyokong kuat Nabi Isa itu memang kuat imannya. Seorang mengatakan aku. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tukarkan mukanya exactly, identically macam Nabi Isa. Pemuda tadi tu, orang tu tadi tu. Jadi akhirnya Nabi Isa alaihi salam tidur. Ketika tidur barulah diangkat ke langit. Itu peristiwa di dalam rumah. Daripada rumah tu diangkat ke langit. Kemudian ketika keluar, satu-satu keluar daripada rumah itu, lalu dilihat ada seorang mukanya macam Nabi Isa alaihi salam. Pemuda tadi itulah yang disalib tadi nantinya. Jadi bukan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun identically macam Nabi Isa, sehingga mereka mendakwa mereka membunuh Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh, kata mereka, Isa ibn Maryam yang jadi pesuruh Allah tu, kami telah membunuhnya. Allah menidakkan, wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalib baginda, walakin syubbiha lahum, akan tetapi orang yang dibunuh itu yang diserupakan mukanya pemuda tadi dengan muka Nabi Isa alaihi salam. Jadi kerana itu yang dibunuh tadi bukan Nabi Isa tapi seorang pemuda Hawariyun maksudnya kumpulan yang menyokong Nabi Isa alaihi salam, yang Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit yang kedua, akan turun nanti di akhir zaman. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa id qala Allahu ya Isa inni mutawaffik, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Isa, wahai Nabi Isa, inni mutawaffik, kami yang mematikan kamu. Kata Al-Imam Ibn Kathir, mematikan kamu ay menidurkan kamu. Tidur tadi itu. Kami yang menidurkan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku. Kepadaku maksudnya ke langit, bukan Allah di langit, maksudnya di tempat yang mulia di langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan kamu daripada orang-orang yang kufur. Maksud Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit dan selamat, yang nantinya akan akhir kembali balik ke dunia ini
mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong Imam Mahdi membunuh Ad-Dajjal. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Itu kita dah tahu sikit sebanyak bagaimana Nabi Isa diangkat, apa peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita nak bacakan soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Haku Nama Tata. Masya-Allah. Nama dia pun kita risau baca ya, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah lama saya simpan soalan ni nak tanya pada orang Kristian, takut tak kena pula soalan saya ni. Saya nak tahu kenapa orang Kristian sembah Nabi Isa AS dalam keadaan Nabi Isa itu disalib. Siapa yang menyalib dan kenapa disalib Nabi Isa itu? Harap Ustaz pencerahan daripada Ustaz. Favorite saya ni, masya-Allah. Terima kasih. Ustaz, itu soalan dia. Orang Kristian dah tahu Nabi Isa disalib dan kenapa menyembah salib itu lagi, dan siapa yang menyalib dan kenapa Nabi Isa disalib? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Kita sudah sebutkan tadi, siapa yang menyalibnya adalah kumpulan-kumpulan orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan oleh Raja Damsyik kerana termakan dusta dan fitnah. Siapa yang disalib adalah pengikut Nabi Isa, seorang pemuda di kalangan Al-Hawariyun yang mukanya diserupakan menjadi muka Nabi Isa alaihi salam. Adapun orang-orang yang menyembah dan mempertuhankan, mengatakan Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, kembali kepada ada faktor pertama adalah memuliakan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu adalah Nabi yang terakhir untuk Bani Israel. Selepas Nabi Isa tidak ada lagi Nabi di kalangan Bani Israel, sebab Nabi itu datang daripada orang Arab, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menaikkan, memuliakan, sehingga memuliakan itu tidak layak sebagai seorang Rasul yang dijadikan sembahan ataupun jadi Tuhan. Nah, begitu. Kemudian dalam doktrin ajaran-ajaran orang-orang Nasrani mengatakan kalau tidak Tuhan pun ini adalah the son of God ataupun ibnullah, anak kepada Tuhan. Kenapa perlu didatangkan anak ke dunia ini sebagai salvation, sebagai penyelamat? Kenapa? Kerana dikatakan dahulu Nabi Adam dalam pemahaman orang-orang yang sebegini berbuat dosa dan kesalahan, sepatutnya kita hidup di syurga, kerana dosa itu diturunkan ke dunia ini, maka zuriat-zuriat manusia adalah hidup di dunia ini sebagai yang berdosa. Maka mengikut pahaman mereka, lalu Allah menghantarkan anaknya iaitu Nabi Isa alaihi salam sebagai sesuatu yang perlu berkorban untuk umat ini, sehingga dimatikan ataupun disalibkan sebagai apa? Untuk sebagai membersihkan dosa yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah suatu fahaman yang tidak benar, dan kita katakan jelas bahawa Allah Azza wa Jalla itulah Tuhan yang sebenar. Nabi Isa itu kita menghormati dan memuliakan, naam, kerana seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah yang sangat mulia, tetapi bukan Tuhan ataupun bukan anak kepada Tuhan. Allah Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan jelas ayat-ayat yang kita baca, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka itu bukan membunuhnya secara yakin, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah telah mengangkatkannya kepadanya, wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, topik pagi ini Nabi Isa AS, dan kita sudah berada di penghujung-penghujung rancangan. Masya-Allah. Sebenarnya banyak, bila saya sembang Ustaz Seri, banyak benda yang kita terlepas pandang, ataupun banyak perkara yang kita nak tahu lagi mengenai Nabi Isa AS. Bukan Nabi Isa saja, macam Ustaz sebutkan tadi, ada idola-idola yang Allah SWT sebutkan dalam Quran yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, dan kita didik ahli keluarga kita mengikut tauladan yang ditunjukkan dalam Quran, insya-Allah. Baik, tanpa silangkan masa, saya nak ambil soalan daripada Siti Nurbayah daripada Facebook.
Adakah Nabi Isa AS mengetahui baginda akan diturunkan kembali ke dunia untuk membunuh Dajjal dan sebagai salah satu petanda atau peringatan kepada manusia di akhir zaman ini bahawa kiamat akan datang? Dan adakah ada tugas lain selain membunuh Dajjal yang diberikan kepada Nabi Isa AS oleh Allah SWT apabila turun ke bumi? Jadi, soalan bagus, Ustaz. Adakah Nabi Isa AS itu tahu yang baginda akan membunuh Dajjal? Dan bila keadaan itu berlaku dan sebagainya? Silakan, Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Naam, baginda tahu, datang daripada Allah Azza wa Jalla juga. Allah yang Maha mengetahui, yang memberitahu. Nabi Isa sekarang berada di langit yang kedua dan di akhir zaman akan turun. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya itu dalam hadis akan turun di dekat Menara Putih di bahagian timur Masjid Damsyik. Dan ketika turun, baginda memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran, dan baginda ketika turun meletakkan kedua tangan ini di atas kedua sayap malaikat. Nah, bagaimana caranya? Wallahu alam bis-shawab, tetapi turunnya dekat Damsyik, dekat Syria. Semua ramai nampak, Ustaz? Ada yang nampak, ada yang nampak. Jadi yang nampak lebih nanti bila kita bicara tentang akhir zaman lah, ketika Imam Mahdi dan imami solat subuh. Nah, ketika itu lebih jelas lagi. Nah, dan Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti, baginda punya tugasan yang besar. Antara yang paling besar adalah membunuh Dajjal. Kenapa? Imam Mahdi setelah 2 kali berlawan dengan Dajjal dan tentera-tenteranya, 70 orang Yahudi dari yang memakai pakaian toilasan, tidak berjaya. Lalu mereka dikepung dekat Baitul Maqdis. Memohon kepada Allah pertolongan. Ketika itu Nabi Isa akan datang membantu dan membunuh. Tetapi bukan hanya membunuh Dajjal, tetapi ada tugasan yang lain. Ada 4 tugasan Imam Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, pasti nanti akan turun Isa ibn Maryam kepada kamu. 1, hakaman muqsita, sebagai hakim ataupun ketua yang adil. Sebab setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa dengan Imam Mahdi akan memerintah dunia ini dengan aman damai sekali. Ceritanya panjang dekat situ. Dan Imam Mahdi meninggal dulu sebelum Nabi Isa. Dan Nabi Isa sekarang tak kahwin. Nanti akan kahwin Nabi Isa, dan setelah itu barulah meninggal, akan dikuburkan dekat Al-Madinah, dekat kawasan kosong di dalam Al-Hujrah An-Nabawiyah. Iaitu ada Rasulullah SAW, di belakang baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di belakang beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab, di kawasan satu lagi sini, di situ nanti akan dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Itu menunjukkan kiamat hampir berlaku. Yang kedua, fayaksiras salib, Nabi Isa akan mematahkan salib. Kata guru mulia kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiwi Al-Maliki dalam kitab beliau Kiamat Hampir Tiba. Kenapa? Kerana orang Nasrani mengatakan Nabi Isa bawa ajaran sebagai menjadi Tuhan dan sebagainya. Tidak. Sebab itu dipatahkan salib-salib tadi. Wa yaqtulal khinzir, akan membunuh khinzir. Sebab dalam ajaran Nasrani mengatakan khinzir itu boleh dimakan. Dan mengatakan ini dinisbahkan kepada Nabi Isa, seolah-olah Nabi Isa kata, tidak, ini bukan ajaran saya. Wa yada al jizyah, akan menghilangkan jizyah. Maka tidak ada lagi ada jizyah. Wa yafidal mal hatta la yaqbalahu ahadun, dan akan memberkati harta-harta sehingga tidak ada lagi yang akan menerimanya, sebab semua orang jadi baik ketika baginda memerintah, bersedekah dan sebagainya, ekonomi pun bagus sehingga tak ada orang yang jadi fakir miskin menerimanya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salam akan mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan syariat ini adalah syariat yang paling kemuncak dan penutup kepada syariat-syariat yang lain, sehingga ketika Imam Mahdi yang disentuh oleh Nabi Isa, lalu Imam Mahdi ingin mengundur ke belakang supaya Nabi Isa mengimami solat subuh, Nabi Isa mengatakan, qum, berdirilah kamu, kerana iqamat ini diiqamatkan untuk kamu. Jadi Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa menjadi makmum. Imam Mahdi adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi Isa
walaupun seorang nabi mengikut juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, mungkin kita nak ambil sedikit Ustaz. Bagaimanakah ciri-ciri Nabi Isa tu yang kita boleh kenal, yang kata inilah akhir zaman dan inilah Nabi Isa alaihissalam. Silakan Ustaz. Naam. Ada satu riwayat yang menyebut bahawa Nabi Isa itu dikenal nanti ketika baginda turun, baginda memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran, itu satu. Dan baginda ketika turun dan dilihat oleh orang ketika tunduk sebegini, maka sangat berwibawa sekali. Dan ketika baginda mengangkat muka sebegini, seperti air wuduk yang jatuh daripada rambut-rambutnya. Sehingga dikenali sebegitu. Yang kedua, kenapa orang tahu? Sebab orang yang mengaji hadis-hadis akhir zaman akan tahu bila turun Dajjal, dan dikenali Dajjal itu dengan mata sebelah kanannya yang buta, dan butanya itu seperti anggur yang kecut, dan mata sebelah kiri itu tak buta tetapi dia macam tersembur keluar sedikit, tapi bukan bergantungan seperti buah anggur, tidak, tetapi tersembur sedikit. Dan orang yang beriman melihat di dahinya tertulis ada perkataan kafara, kufur, satu riwayat. Ada riwayat yang lain kaf tidak bersama dengan fa, tidak bersama dengan ra, satu lagi kafir. Lalu bila orang tahu telah keluar Dajjal, bila keluar turun Nabi Isa alaihissalam, memang orang tahu inilah Nabi Isa alaihissalam. Datang pula ketika waktu subuh, itu sudah disebut dalam hadis, maka orang tahu itu Nabi Isa dengan wajahnya yang tampan, dengan muka yang penuh berseri. Sebab ada juga riwayat daripada Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dan yang lain bagaimana gambar-gambar nabi-nabi itu pernah disimpan dekat Raja Hercules ataupun Herakles dekat Mesir. Itu satu riwayatnya. Jadi sehingga ketampanan itu diketahui, dan kronologi cerita akhir zaman itu memang orang tahu itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan orang lain. Ustaz, sebelum kita nak habis ni Ustaz, tadi Ustaz disebut pasal Al-Masih. Apa maksud Al-Masih Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Hilman ingatkan saya. Al-Masih untuk gelaran dua. Satu Nabi Isa, satu lagi Dajjal. Kita sebut Nabi Isa dahulu. Al-Masih maksudnya yang mengelap ataupun yang menyapu. Kerana Nabi Isa kita sebutkan tadi berdakwah di banyak tempat dan berpindah dengan ibunya di banyak tempat juga. Jadi berdakwah di banyak tempat seperti menyapu tempat itu. Sebab itu disebut Al-Masih. Al-Masih yang kedua menyapu. Menyapu maksudnya menghilangkan. Kerana Nabi Isa menghilangkan kezaliman-kezaliman, kebatilan-kebatilan. Maksudnya menghilangkan. Yang ketiga, Nabi Isa dikatakan Al-Masih macam tadi itu. Menyentuh. Bila sentuh, sapu muka orang itu yang buta, ini baik. Jadi baik. Yang meninggal, jadi hidup. Satu lagi pendapat mengatakan Al-Masih kerana Nabi Isa kaki tidak seperti kita. Kita ada lekuk. Kaki baginda tidak ada lekuk. Itu namanya Al-Masih. Sehingga menyapu tempat yang dilalui. Adapun Dajjal dipanggil Al-Masih, menyapu juga, tapi menyapu kebenaran. Sehingga dakwah Dajjal, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Satu lagi Al-Masih kepada Dajjal kerana banyak pergi ke tempat. Memang akhirnya nanti Nabi Isa yang berada dekat satu kepulauan di Yaman akan pergi ke Khurasan, kemudian pergi ke Asbahan, kemudian pergi ke seluruh dunia. Itu yang disebut Masih. Maksudnya seolah-olah pergi menyapu ke seluruh dunia. Itu beza antara Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ustaz, bila kita sebut pasal Nabi Isa alaihissalam ni, sudah tentu ada kerinduan dan sebagainya Ustaz kan. Kita nak bicarakan lagi tapi kita tak mampu untuk teruskan perbincangan kita Ustaz. Sebab apa? Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ustaz, mungkin kesimpulan ringkas ke, dan juga kita teruskan dengan doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Nabi Isa membawa ajaran untuk orang-orang Bani Israel berpedoman, dan Nabi Isa juga nanti akan memberi manfaat pada umat ini membunuh Dajjal, dan kita beriman bahawa baginda seorang Nabi dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im alladhina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Jul atas ilmu yang dikongsikan. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat untuk diri kita semua dan asbab hidayah untuk seluruh umat insya-Allah. Baik, jangan lupa untuk esok bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Syauqi Osman dan sahabat saya Da'i Luqman dengan topik akidah berguru dengan internet. Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah Maha Kuasa, makhluk itu tak ada kuasa. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Derita di dunia, derita sementara. Derita di akhirat, derita selamanya. Kerja dakwah bukan di meja tanya ustaz semata-mata, tapi tugas kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.